Assalamualaikum. Sekejap ya. Bismillah. Dengar ya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد بجهاده إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kesihatan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, kelapangan masa yang Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan, dapat lagi kita bersama-sama di pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian kita dalam mengupas ataupun membahaskan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dah hampir ke penghujung dah. Kitab yang kita baca selama hari ini dinamakan Hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah, dan hari ini kita akan mengupas hadis ke-40 daripada kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan untuk makluman, kita tak dengar ke? Assalamualaikum. Dengar. Boleh dengar. Dengar ya? Ya. Sekejap, nampak ada masalah sikit tu, kejap ya. Baik, InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita pada hadis yang ke-40, dan kalau boleh kita imbas kembali apa yang kita belajar pada hadis yang sebelum ini. Mudah-mudahan dapat menambahkan ingatan kita, dapat kita peringatkan kembali. Kalau kita boleh tengok balik, selak balik apa yang kita belajar pada hadis yang lalu, iaitulah tentang bagaimana Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita beberapa situasi ataupun keadaan di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa yang kita buat. Antaranya tersalah, terlupa dan dipaksa. Dan perkara-perkara yang berikut kita dah bahas secara panjang dan detail, dan bagaimana di sana dikeluarkan kaedah-kaedah fiqh daripada ulama-ulama terdahulu. Bagaimanakah hukum ataupun caranya sekiranya seorang itu terlupa ataupun dipaksa ataupun tersalah, dan kita dah kupas. Dan kita dah cerita juga begitulah bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umat Islam, terhadap manusia, dan bagaimana agama ini diturunkan bukan menjadi satu beban, tetapi dia menjadi satu tanggungjawab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ada sediakan beberapa ruang-ruang dalam agama, dalam syariat ini, ya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan sekiranya manusia itu berada di dalam luar kemampuan dia. Jadi dari situ juga kita faham yang syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tetapkan ke atas manusia, wajib ke atas manusia ini bukan sesuatu yang membebankan, kerana di sana terdapat beberapa perkara ataupun situasi ataupun keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan, Allah Subhanahu Wa Taala maafkan, dan perkara itu menjadi satu rahmat kepada kita buat manusia, terutamanya buat orang-orang Islam. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi pengajian kita, dan pada hari ini insya-Allah kita akan mengupas pada hadis yang ke-40 yang diberi tajuk dunia adalah jambatan akhirat. Dunia adalah jambatan akhirat. Ini tajuk yang diletakkan oleh
pensyarah hadis daripada kitab Al-Wafi. Al-Wafi. Jadi tajuknya diberi dunia adalah jambatan akhirat. Mari kita tengok hadis dia dan kita baca terjemahan dia dulu untuk kita faham kenapa penulis kitab Al-Wafi pensyarah hadis ini dia letak tajuk yang sedemikian. Baik, kita tengok hadis dia dahulu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayhi faqala kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya terjemahan dia daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari memegang kedua bahuku sambil bersabda, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu adalah orang yang asing atau sebagai orang yang melalui jalan. Ibnu Umar kemudian berkata, apabila kamu berada pada waktu petang, janganlah kamu menunggu waktu pagi. Dan jika kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu menunggu waktu petang. Manfaatkanlah kesihatanmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Baik, itu hadis dia dan terjemahan dia kita baca. Jadi mari kita kupas satu persatu apakah yang dimaksudkan daripada hadis ini yang kita boleh faham daripada hadis ini. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, satu hari Nabi SAW pegang kedua bahuku sambil bersabda. Maksudnya daripada hadis ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi SAW, nama penuhnya Abdullah bin Umar, anak lelaki Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia ada anak seorang nama lelaki, anak lelaki namanya, ada seorang anak lelaki namanya Abdullah ibnu Umar, tetapi lebih masyhur dinamakan dengan Ibnu Umar sebab zaman tu ada ramai nama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Kan? Jadi dia antara sahabat yang terkenal dengan banyak meriwayatkan hadis dan faqih tentang ilmu agama hukum hakam. Sahabat Nabi SAW ni, walaupun dia muda pada Nabi SAW, ayahnya tu sahabat level-level sahabat karib Nabi SAW, tetapi seperti mana yang kita dah pernah sebut sebelum-sebelum ini, bila kita sebut sahabat Nabi SAW ni, dia merujuk kepada orang yang beriman pada zaman Nabi SAW. Kemudian dia sempat bertemu ataupun hidup dengan Nabi SAW dan berada pada zaman Nabi SAW. Dia dipanggil sahabat Nabi SAW. Jadi tak kira dia muda ke tua, dia tetap dikira sebagai sahabat Nabi SAW. Jadi kata Ibnu Umar, satu hari Rasulullah SAW, dia jumpa Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah SAW pegang bahu dia. Nabi SAW panggil dia, ambil, pegang bahu dia, kedua bahu dia. Kemudian Rasulullah SAW beritahu, bersabda. Baik, dari sini kita boleh faham bagaimana cara ataupun uslub Nabi SAW dalam berdakwah, dalam nak menyampaikan tentang nasihat-nasihat yang baik. Bagaimana Nabi SAW nak sampaikan tentang risalah dakwahnya. Bagaimana Rasulullah SAW nak berpesan pada para sahabat dia. Terutama untuk orang-orang yang lebih muda daripada baginda Nabi SAW. Dan banyak dah kita jumpa pada hadis-hadis yang sebelum ini. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan pesan-pesan baginda SAW, mendidik kepada sahabat-sahabat baginda SAW dengan penuh cara
yang dapat memberi kesan psikologi kepada orang yang nak menerima dakwah Nabi SAW. Ada Nabi SAW pegang bahu, ada Nabi SAW letak tangan di atas dada, Nabi SAW cakap dengan cara yang lembut. Ini antara cara-cara ataupun kaedah-kaedah bagaimana cara kita nak berdakwah kepada orang lain. Contohnya seperti hadis inilah, bagaimana Nabi SAW dia nak bagi tahu pada Ibnu Umar yang lebih muda pada dia, bagaimana seorang bapa nak menasihatkan kepada anaknya, ataupun orang yang lebih tua nak menasihat kepada orang muda, mestilah dengan kaedah yang betul caranya. Dan kaedah-kaedah inilah yang perlu kita belajar dalam kita nak menyampaikan Islam, dalam kita nak menyampaikan nasihat-nasihat, dalam kita nak mengajar, mendidik orang-orang yang lebih muda pada kita ataupun orang lebih tua pada kita. Semua ini kita kena belajar. Kerana itu teladan yang Nabi SAW tunjukkan melalui dakwah-dakwah baginda Nabi SAW, antara lain yang disebut di dalam hadis ini. Tengok macam mana Nabi SAW bagi tahu pada sahabat Ibnu Umar. Dia pegang bahu. Dengar sini, aku nak bagi tahu sesuatu perkara yang penting. Begitu juga cara sepatutnya kita mengambil ibrah ataupun pengajaran bagaimana cara kita nak berdakwah, menasihati, memberi suatu perkara, nak bagi orang yang lebih muda pada kita, tak kira lah siapa-siapa, anak saudara ke, anak buah ke, anak sendiri ke, adik-beradik ke, dengan penuh memberi kesan dengan cara yang sedemikian rupa. Ini cara Nabi SAW yang wajar untuk kita contohi, terutamanya dalam bab-bab kita nak menasihati perkara-perkara yang boleh dijadikan pegangan. Dan sebab itu, apa yang Nabi SAW buat telah membuatkan para sahabat itu terkesan. Maknanya, apa benda yang Nabi SAW bagi tahu pada dia hari itu, menjadi satu bekas dalam hati dan jiwa dia, menjadi satu pedoman. Dia boleh ingat walaupun dah lama perkara itu berlalu, walaupun dah lama benda itu, dia boleh pegang kerana cantik dan comelnya uslub baginda Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan nasihat kepada para sahabat dia. Ini antara salah satu cara bagaimana Nabi SAW sampaikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, iaitu dengan memegang kedua bahu, kemudian dia bagi tahu nasihat baginda SAW. Ini cantik, comelnya akhlak Nabi SAW. Apa sabda Nabi SAW yang disampaikan kepada Umar bin Al-Khattab? Kata Umar bin Al-Khattab, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu adalah orang asing atau sebagai orang yang melalui jalan. Orang yang sedang dalam perjalanan. Nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Umar yang benda yang begitu penting yang Nabi SAW nak suruh Ibnu Umar ni ingat dan pegang betul-betul. Ini nasihat dia. Dan sepatutnya kita kena ambil pengajaran dan ambil perhatian betul-betul. Kerana apabila Nabi SAW nasihat seperti ini dengan cara yang seperti itu, ini bermaksud satu nasihat yang sangat besar, yang sangat penting sebagai seorang Muslim kena pegang dan sebagai seorang Muslim kena pasakkan dalam hati dan jiwa mereka. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seperti mana orang yang asing. Macam mana seperti mana orang yang asing? Atau sebagai orang yang melalui jalan, atau sebagai orang yang dalam perjalanan. Baginda Nabi SAW. Ini pesan Nabi SAW. Mari kita kupas satu persatu. Apakah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Jadilah kita seperti dunia ini seperti mana orang yang asing. Kata Nabi SAW, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu adalah orang asing. Ini bermaksud, maknanya Nabi SAW nak beritahu kita, biar kita hidup di atas dunia ini, dalam kita meneruskan hidup kita, dalam kita hidup di atas dunia ini, kata Nabi SAW, kamu hidup atas dunia ini, mestilah kamu hidup seperti mana kamu orang asing, kata Nabi SAW. Orang asing.
Jangan kamu hidup di atas dunia ini seperti mana kamu akan hidup di atas dunia ini selama-lamanya. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Maknanya Nabi SAW memberitahu kepada Ibnu Umar, dan kita boleh mengambil pengajaran daripada pesan Nabi SAW kepada Ibnu Umar ini. Kamu nak hidup atas dunia ini, wahai orang Islam, wahai orang yang beriman, jangan kamu hidup di atas dunia ini, kamu rasa kamu akan duduk atas dunia ini selama-lamanya. Jangan. Tetapi mesti kamu duduk di atas dunia ini, mesti kamu hidup di atas dunia ini, kamu hidup dan duduk di atas dunia ini seperti mana orang yang asing. Macam mana orang yang asing? Contoh kalau kita ni nak bermusafir, kan? Nak bermusafir, kita nak pergi satu tempat. Contoh waktu cuti sekolah, kita nak berjalan ke mana tempat yang best sikit. Jalan jauh lah, maknanya kita duduk di KL. Tapi tiba-tiba rasa nak berjalan di Cameron Highland. Kan? Duduk di Cameron Highland, bagaimanakah sikap kita ataupun perbuatan kita seperti mana asingnya kita duduk di Cameron Highland, bukan tempat kita tu. Begitu juga sikap kita sepatutnya dalam kita hidup di atas dunia ini. Macam mana? Kalau kita pergi travel, kita pergi berjalan-jalan, kan kalau kita bercuti, tak ada pun kita bawa heret semua benda yang kita ada di rumah. Tak ada pun kita duduk di tempat orang tu, kita beli perabot, kita membina kehidupan di sana dan sebagainya. Tidak. Tak seperti itu. Tapi kita duduk asal boleh hidup saja semata-mata. Kan? Makan pun kadang makan cukup-cukup makan saja, bila lapar baru makan. Kan? Mana ada makanlah, kalau tak ada tak makanlah. Kan? Kemudian duduk pun, tempat tinggal pun kadang-kadang berpindah randah, bukan satu tempat tinggal yang tetap. Kejap duduk hotel ni, kejap duduk hotel sana, kejap tak duduk hotel, duduk homestay. Kadang-kadang tempat tidur tu ada yang selesa, ada yang tak selesa. Kan? Itu cara bagaimana kita kena bersikap. Sebagaimana kita bersikap dalam kita travel, dalam kita duduk di tempat orang, begitu juga kita kena bersikap seperti mana kita hidup di dunia ini. Ini memberi satu gambaran dan pengajaran kepada kita bahawasanya kita ini duduk atas dunia ini bukan untuk tempat kita duduk, tetapi ia adalah satu tempat persinggahan sebelum kita kembali kepada tempat asal kita, yakni di akhirat kelak. Dan amalan kita di atas dunia ini, perbuatan kita di atas dunia ini, apa yang kita buat di atas dunia inilah yang akan menentukan di manakah tempat perakhiran kita. Adakah kita kembali kepada tempat asal kita ataupun kita menempah tempat yang paling celaka selama-lamanya di akhirat kelak. Menunjukkan kita ini semuanya, sedar tak? Kita semua ini, semuanya berasal daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua daripada kita berasal daripada syurga Allah. Semua daripada kita ni ahli-ahli syurga. Ahli syurga dah sebelum ada ni. Tetapi disebabkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mentakdirkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Cerita Nabi Adam tu kan, yang dia tersilap, membuat dosa, bagaimana akhirnya dia telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun daripada syurga, keluar daripada syurga, duduk di atas dunia ini, lalu tinggallah kita di atas dunia ini sebelum kita kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala nilai amalan-amalan kita. Jadi semua yang ada pada kita hari ini, semua kita pada hari ini adalah ahli syurga asalnya, ahli syurga.
Tetapi untuk kita kembali pulang kepada tempat asal kita, amalan-amalan kita pada hari inilah yang akan menentukan adakah kita jumpa jalan untuk kembali pada tempat asal ataupun kita tersimpang jauh pergi ke tempat yang tidak sepatutnya, iaitu neraka Allah Subhanahu Wa Taala, waliyadzubillah. Amalan kita. Jadi sebab itu kita ini bukan duduk di atas dunia ini bukan untuk kita menetap, bukan untuk kita duduk selama-lamanya, tidak. Tetapi kita duduk di atas dunia ini adalah sebagai orang asing. Sebagai orang yang tidak akan kekal duduk di sini. Lalu, inilah yang membezakan kita dengan orang yang tidak beriman. Dan nasihat Nabi SAW seperti inilah yang menyebabkan cara hidup kita di atas dunia ini berbeza dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, mereka tidak ada iman, mereka tidak ada akidah dan kepercayaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada ajaran-ajaran agama. Mereka tidak tahu tentang di sana adanya akhirat. Mereka tidak tahu lepas ini mereka akan mati, dibangkitkan semula, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka tahu pun mereka tidak beriman, mereka tak percaya benda itu akan berlaku. Lalu apa yang dia tahu, semuanya mesti dunia. Apa yang ada depan mata dia sajalah, itulah yang dia kena kejar. Apa yang dia tidak beriman, dia tidak percaya pada perkara-perkara yang akan berlaku selepas daripada kehidupan dunia ini, dia tidak akan kejar. Ini beza orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang ada akidah dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, dia nampak apa yang ada di hadapan matanya saja, itu yang dia kena kejar. Jadi dia akan merasa resah, dia akan merasa gelisah, dia akan merasa kecewa, dia akan merasa putus asa. Bila mana apa yang dikejar di atas dunia ni dia tak dapat. Bila mana dia terkena beberapa ujian yang menyebabkan hartanya berkurang, tempat tinggalnya musnah, perkara-perkara yang menyebabkan dia boleh selesa hidup, ada kehidupan di atas dunia ini yang mengurangkan kehidupannya di atas dunia ini berkurang, maka dia akan merasa kecewa, resah, sedih. Kerana dia merasakan inilah tempat tinggal aku. Lepas pada ni habis dah, tak ada apa-apa dah. Jadi sebab tu mereka, kehidupan mereka itu, mengisi umur mereka itu hanya untuk mengejar keselesaan dan kehidupan di atas dunia semata-mata. Asal aku boleh hidup senang, asal aku boleh ada kehidupan yang sempurna di atas dunia ini, tak kisahlah. Nak merompak ke, nak mencuri ke, nak makan rasuah ke, nak ambil benda-benda yang haram ke, nak jual benda-benda yang haram ke, tak kisah. Yang penting aku ada duit, aku ada kehidupan yang selesa, yang aku boleh duduk hidup di atas dunia ini. Maka itu akan aku buat. Aku akan buat. Berbeza dengan orang yang beriman. Orang yang beriman, dia percaya di sana ada kehidupan akhirat. Setiap amalan-amalannya dia akan dihisab. Allah Subhanahu Wa Taala akan hitung balik apa benda saja yang dia buat sepanjang dia hidup di atas dunia ini. Semua dia akan buat. Semua Allah Subhanahu Wa Taala kira. Lalu dia tahu kehidupan di dunia ini bukan selama-lamanya. Tetapi aku akan ada kehidupan nanti. Yang selama-lamanya nanti. Yang aku tengah on the way. Jadi di sini sekadarnya lah, tak apa. Kalau ada lebih, alhamdulillah aku gunakan kelebihan tu untuk juga benda akhirat. Kalau kurang, aku rasa cukup. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bila mana Nabi SAW berpesan dengan satu nasihat. Jadilah kita di dunia ini seperti mana orang-orang yang asing. Seperti mana kita masuk ke kampung orang, ke tempat orang yang bukan tempat kita, yang kita dalam perjalanan nak pulang. Jadi kita tak gaduh nak cari penempatan, nak cari tanah, nak cari rumah, nak cari perabot, nak cari kehidupan dan sebagainya. Sebab itu perumpamaan kita seperti dunia ini dia berbeza. Sebagaimana kita hidup di dunia ini. Kalau kita, macam kita kata tadi, kalau kita masuk pada perkampungan asing, katalah
Katalah kita ni kaki travel. Ataupun saya ada kenal beberapa sahabat-sahabat yang daripada luar negara. Waktu belajar tu, ramai di kalangan mereka ni traveller yang bila mereka jumpa pada satu tempat yang mereka suka, lalu mereka mengambil keputusan untuk duduk di situ. Ada kehidupan, ada ni, ada berkahwin dengan orang sana dan sebagainya, mencari kerja dan mencari rezeki dan sebagainya. Banyak kan orang macam tu. Tetapi kita, dalam kita bermuamalat ataupun dalam kita bersikap dengan kehidupan kita di dunia ini, tak boleh sebegitu. Walau bagaimana tertariknya kita dengan kehidupan dunia ini, walau bagaimana seronoknya kita dengan kehidupan dunia ini, mesti kita ingat kita kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan ada satu lagi kehidupan kita selepas daripada kehidupan di dunia ini, untuk kita kembali, untuk kita hidup selama-lamanya pada waktu tersebut. Kita kena ingat sebagaimana besarnya keinginan kita, kemahuan kita untuk hidup di atas dunia ini. Seronok macam mana sekalipun kita nak duduk atas dunia ini, kita mesti ingat kita akan mati, dunia ini akan kiamat, dunia ini akan hancur. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalani kehidupan yang selama-lamanya. Jadi sikap kita tak boleh membina kehidupan yang kita seolah-olah kita akan selamanya hidup di atas dunia ini. Tidak, tak boleh. Tak boleh seperti itu. Mestilah kita kena ingat bahawasanya kita adalah orang asing, gharib, orang yang bukan asalnya dan selamanya akan duduk di atas muka bumi ini. Kemudian kata Nabi SAW, ataupun abiri sabilin, ataupun orang yang tengah perjalanan, orang tengah on the way. Sama juga, walaupun di dalam musafir, orang yang tengah musafir, katakan kita tengah musafir, singgah di RNR. Ada orang buat rumah di RNR, duduk di RNR. Tak ada. Bila kita dalam perjalanan nak menuju ke satu destinasi ni, bagaimana keadaan kita kalau kita dalam perjalanan tersebut? Apa adanya lah. Apa adanya. Makan pun tak boleh memilih sangat makan. Mana ada yang dijual tu, itu je lah. Tak boleh nak memilih sangat. Apa adanya, seadanya. Jadi itu beberapa sikap Nabi sikap yang Nabi SAW pesan kepada kita, seolah-olah nak memberitahu kepada kita, hidup kita di atas dunia ini ibarat satu permusafiran, satu perjalanan. Sama ada kita ini sebelum sampai pada destinasi terakhir, iaitu akhirat, sebelum kita sampai itu adalah menjadi orang yang cerdik untuk kita tidak membina kehidupan di tengah-tengah jalan. Cerdik ke tak cerdik, kita ni nak bermusafir, nak berjalan, pergi ke mana-mana tempat, tiba-tiba tengah jalan kita buat rumah, kita duduk dekat situ, beli perabot dan sebagainya, buat bisnes kerja dan sebagainya. Adakah satu tindakan yang cerdik atau tidak cerdik? Kita tahu ni kita dalam perjalanan, tetapi kita dalam perjalanan tu kita buat seperti mana kita dah sampai pada perjalanan. Tak betul lah, tak betul. Satu langkah yang tidak tepat. Lalu Nabi dan kemudian daripada hadis yang sama, Nabi SAW juga memberi penekanan dan kefahaman kepada kita bahawasanya dunia ini kita perlukan, walaupun dia adalah satu tempat persinggahan. Kita perlukan dunia. Kita tak nafi, mana kata, bukan kata daripada hadis ini kita kena faham yang tak bolehlah dunia ni, asal dunia saja kita nak lari, asal dunia saja kita nak buang, tinggal. Maknanya biarlah, tak kerja, tak ada duit, tak ada kereta, tak ada. Kan? Bukan itu maksudnya. Kita dah belajar pada hadis-hadis sebelum ini bagaimana kita sebut tentang zuhud. Zuhud ini kita meninggalkan perkara-perkara, meninggalkan untuk mengejar dunia. Bukannya kita meninggalkan dunia. Kita tinggal untuk kita kejar dunia. Itu maksud zuhud. Begitu juga daripada hadis ini bukan maksudnya nak suruh kita faham supaya kita tinggal dunia terus. Tak.
Daripada hadis ini sepatutnya kita kena faham yang kita perlukan dunia untuk sampai pada akhirat. Dunia ini sebagai jambatan kepada akhirat. Dunia ini sebagai tempat wasilah untuk kita sampai pada akhirat. Jadi kita perlukan dunia ini untuk mendapat kenikmatan, untuk mendapat tempat yang dirahmati oleh Allah, dikasihi oleh Allah di akhirat esok, kita perlukan kepada dunia. Bukan maksudnya bila kita kata jangan membina kehidupan di dunia ini, maksudnya kita kena tinggal tengah dunia. Tidak. Tetapi maksudnya, hiduplah kita di atas dunia ini dalam kehidupan untuk kita mengejar akhirat. Sebab itu kita sebut tadi, kalau ada lebih, Allah Subhanahu Wa Taala bagi lebih. Kita guna kelebihan yang kita ada itu, semuanya menuju kepada jalan-jalan akhirat. Menuju kepada kebaikan, menuju kepada pahala, menuju kepada perkara-perkara yang membuatkan kita dapat kedudukan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha dan kasih pada hari akhirat esok-esok. Kalau tak ada dunia, macam mana kita nak meraih perkara-perkara tersebut? Kalau tinggal terus dunia, macam mana kita nak buat amalan-amalan soleh seperti mana ya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, yang Nabi SAW pesan kepada kita untuk kita buat. Kalau tidak ada dunia, apakah motif, apakah tujuan kita untuk hidup di atas dunia ini? Kalau dunia ini hina, tidak boleh untuk kita duduk. Bukan daripada ajaran agama untuk duduk di atas dunia ini ataupun untuk mengejar dunia ini. Apa tujuan kita hidup? Sekaligus hadis ini memberikan kita satu tujuan ataupun satu motif. Apakah sebabnya kita hidup di atas dunia ini dan apakah sebabnya kita kena, apakah kerja-kerja yang kita kena buat sebelum kita berpindah kehidupan kita. Kita ada tugas, masing-masing kita ni ada tugas untuk kita laksanakan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala ni dia bagi kita hidup dengan keadaan kita sempurna, dalam keadaan kita sihat, dalam keadaan kita ada kehidupan yang baik dan sebagainya. Allah tu Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga dia utuskan Nabi, dia utuskan perintah-perintah agama, dia utuskan panduan-panduan kepada manusia. Macam manakah cara kamu kena hidup atas dunia ini? Apakah yang halal, apakah yang haram, benda mana boleh buat, benda mana tak boleh buat. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala dah sedialah. Dah letak dah dalam satu panduan. Manusia tinggal ikut saja. Bukan kata Allah kata, okey manusia, kamu ni ada tugas. Kamu ni ada tanggungjawab. Pandai-pandailah kamu cari sendiri. Tidak. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala letak dah sediakan. Macam mana cara kamu nak hidup, macam mana cara kamu nak membina kehidupan di atas dunia ini dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala sedia dah. Tinggal mana kita nak ikut ke tak nak ikut saja. Tinggal kita. Adakah kita bersiap sedia untuk melaksanakan tanggungjawab dan tugasan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan kepada kita, ataupun kita tak nak ikut? Sebab itu mukmin, orang yang beriman, yang sempurna, yang faham tentang tujuan hidup dia, yang tahu tentang tugasan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap agamanya, maka dia rasa hidup dia ni ada makna. Orang kafir, orang yang tidak beriman. Sebab tu kita tengok masyarakat barat, orang putih, kadang-kadang dia rasa, apa aku hidup ni? Untuk apa aku hidup ni? Dah kaya tapi dia rasa masih tak tahu, tak tenang, tak ada rasa tujuan hidup, tak ada makna hidup ni. Kaya dah tapi rasa kosong. Rasa tak ada apa hidup ni. Kalau miskin lagi dah. Kenapalah aku hidup ni dalam keadaan susah. Ada anak, ada tu, ada ni, banyak ni. Kenapa aku hidup? Tak ada makna kehidupan mereka. Sebab itu kita kata, orang yang
mengenal Allah, orang yang mengenal Islam, belajar tentang Allah, belajar tentang Islam, dia akan kenal diri dia. Dia akan kenal hidup dia. Dia akan tahu tujuan hidup dia. Sebab itu digalakkan, diwajibkan kepada kita yang beragama Islam, yang beriman ini, untuk sentiasa top up ilmu-ilmu kita. Belajar tentang ilmu agama supaya kita sentiasa refresh diri kita ini. Kita ada tanggungjawab, ada tugas yang kita kena laksanakan. Perintah-perintah Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Dan jangan ingat perintah Allah ni, kita hanya ingat semayang, puasa, pergi haji, umrah, bayar zakat aja, kan? Menghormati ibu bapa, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Memberi nafkah pada anak isteri, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga hubungan persaudaraan, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhati perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia merangkumi seluruh kehidupan manusia. Sebab itu dalam setiap jalur kehidupan kita, laluan kehidupan kita ini, semuanya ada hukum hakam dia di dalam Islam. Semua ada. Kerana Islam telah sediakan satu panduan, satu guideline untuk bagaimana cara kita hidup di atas dunia ini mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua itulah merupakan tanggungjawab kita. Tanggungjawab yang kita akan dipersoalkan esok-esok di hari akhirat kelak. Tanggungjawab yang kita kena lunaskan. Tanggungjawab yang kita kena tunaikan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjadikan kita ni ada matlamat. Ada tujuan hidup. Tidak rasa kosong hidup tu. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berharta, kita faham tugasan kita, aku sebagai orang yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan harta ni, aku kena bantu orang-orang Islam yang lain yang susah. Aku kena tolong agama Islam ini, kerja-kerja Islam ini supaya Islam, kerja-kerja Islam ini dapat diteruskan. Kerja-kerja dakwah kepada Islam ni dapat diteruskan. Aku kena bantu mereka-mereka yang kesusahan dan sebagainya. Dia ada makna, dia ada visi, dia ada tujuan untuk dia hidup di atas dunia. Tidak rasa kosong. Begitu juga dengan kalau dia tu susah, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia susah. Dia faham. Ini satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugasan dia ialah sentiasa bersabar menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha sebaiknya untuk menunaikan tanggungjawab-tanggungjawab yang dia telah dipertanggungjawabkan. Kalau dia ada anak, dia ada tanggungjawab untuk memberi makan isteri dan kena cari nafkah dan sebagainya. Ada makna dalam kehidupan mereka. Ini yang membezakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Membeza. Jadi sebab itu kita kata, dunia ini adalah jambatan untuk kita kepada akhirat. Tak bermaksud bila kita kata hidup di dunia ini jadilah kita sebagai seorang yang dalam perjalanan ataupun sebagai seorang yang asing, kita kena tinggalkan dunia tersebut. Tidak. Tetapi kita perlukan dunia ini sebagai satu jambatan untuk kita ke akhirat kelak. Kita perlukan dunia ini sebagai wasilah untuk kita sampai. Sebagai alat untuk kita mencapai goal kita, mencapai tujuan kita. Apakah tujuan kita di hari akhirat kelak? Sama ada syurga, mendapat rahmat Allah, redha Allah, ataupun neraka, mendapat kemurkaan Allah, mendapat kebencian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wal'iyadzubillah. Jadi apa yang kita buat hari ini di atas dunia inilah yang akan menentukan nasib kita esok-esok di hari akhirat kelak. Kemudian apa yang kita boleh faham daripada hadis ini? Kalau kita tengok bawah tu, wa kana Ibnu Umar, sambung lagi daripada hadis ini. Dan sesungguhnya Ibnu Umar pernah berkata, radhiyallahu anhuma yaqul, pernah berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru as-sabah wa idza asbahta fala tantadhiru al-masa." Kata Ibnu Umar, selepas daripada dia dapat nasihat Nabi SAW supaya hidup kita di atas dunia ini jadilah seperti orang asing ataupun orang yang tengah dalam perjalanan, dalam permusafiran. Lalu Ibnu Umar dia menasihati kepada orang ramai. Sekiranya kamu duduk pada waktu petang, kata Ibnu Umar, maka janganlah kamu menunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Sekiranya kamu sedang duduk pada waktu pagi,
sekiranya kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu tunggu pada waktu petang. Wa khudh min sihhatika li maradik. Dan manfaatkanlah kesihatan kamu sebelum kamu sakit. Wa min hayatika li mautik. Dan kehidupan kamu sebelum datang kematian kamu. Apa maksud dia? Ibnu Umar seolah-olah daripada hadis ini, Ibnu Umar mendapat satu pengajaran supaya, dan dia memberi nasihat kepada orang lain supaya hiduplah kita atas dunia ini, jangan kita hidup dalam keadaan berlengah-lengah, bertangguh-tangguh. Kata Ibnu Umar, kalau kamu duduk pada waktu pagi, kalau kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu tunggu petang. Sekiranya kamu berada pada waktu petang, jangan kamu tunggu pagi. Maksudnya, dalam kita nak beramal, dalam kita nak buat kebaikan, jangan menunggu waktu dan masa. Bila terfikir saja nak buat kebaikan, terus buat. Jangan bertangguh. Bila kita rasa nak bertaubat, misal kata, kita ada buat dosa. Dan setiap dosa yang kita buat itu memerlukan taubat dan istighfar. Jangan kata, tunggu malam lah, sekejap lagi, lepas mayang lah, taubat. Jangan. Apa saja kebaikan yang terlintas pada kepala kita, pada hati kita, itu sebenarnya satu tanda ataupun satu lintasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita teringat ataupun tahu ataupun dapat firasat untuk membuat satu kebaikan tu, jangan bertangguh, segerakan buat. Ini nasihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma daripada apa yang dia faham daripada hadis Nabi SAW. Maksudnya seolah-olah Ibnu Umar faham daripada hadis tadi, kita ini ibarat satu perjalanan yang mana kita tak tahu pun bila akan sampai. Jadi jangan kamu tunggu pada waktu siang. Kalau kamu berada waktu siang, jangan kamu tunggu petang. Dan kalau kamu berada pada waktu petang, jangan kamu tunggu siang untuk buat sesuatu perkara. Tapi buatlah. Kalau kamu rasa nak buat sesuatu, ada kemampuan untuk buat sesuatu, terus buat. Jangan bertangguh-tangguh. Tak kira dari sudut kita nak menambah amal ataupun nak kita bertaubat, beristighfar terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu, maka segerakan apa rasa kita boleh buat. Ini nasihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kerana dia faham satu perjalanan itu, kita ini ibarat seolah-olah dalam satu perjalanan yang kita tak tahu bila kita akan sampai. Boleh jadi tiba-tiba je sampai. Seolah-olah tiba-tiba saja sampai ajal kita. Sebab tu kita dalam hidup ni kan, Nabi SAW suruh ingat kita ni ada dua kiamat. Satu kiamat kecil, satu kiamat besar. Pernah dengar? Kiamat kecil, kiamat besar. Bukan tanda tahulah tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Tapi kiamat ni sebenarnya ada dua. Kiamat kecil dengan kiamat besar. Kiamat kecil ini ialah kematian kita. Disebut kiamat ni kerana waktu tu manusia dah tak ada peluang dan ruang untuk dia beramal. Begitu juga dengan kiamat besar. Kiamat kecil bila dia mati, dia tak ada ruang dan peluang untuk dia beramal dah. Dia tak ada ruang dan peluang untuk dia bertaubat dah. Begitu juga dengan kiamat besar, bila mana terbit saja matahari daripada barat dan tenggelam pada waktu timur, maka pada waktu itu taubat tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kematian, bila nyawa dah sampai di kerongkong, tidak lagi diterima taubat kita. Amalan tidak lagi, tutuplah, habis tutup buku. Jadi kita tak tahu bila datangnya kiamat ini. Setengah orang kata, lambat lagi kiamat kan. Kita tak tahu, padahal kiamat kita tak tahu. Tantang esok dah kiamat kecil kita. Esok dah kita akan menghadapi kiamat. Begitu juga dengan kiamat besar. Kita tak tahu bila berlakunya hari kiamat.
Setengah orang mungkin merasa lambat lagi kiamat kan. Imam Mahdi tak keluar lagi. Dajjal tak keluar lagi. Apa lagi? Tanda-tanda besar tak keluar lagi. Lambat lagi ni kiamat. Nak beratus-ratus tahun. Dia tak tahu kiamat kecil dia tu semakin hari semakin dekat. Semakin hari semakin dekat. Kiamat kecil. Dan menariknya cerita tentang kiamat dan masa kita di atas dunia dan di hari akhirat ini, saya cuba nak bawa satu kefahaman bagaimana singkatnya kehidupan kita sebenarnya tak ada apa-apa. Pertamanya, kiamat kecil kalau kita kata kehidupan di atas dunia ini, kita rasa lama. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita rasa lama. Tapi kita tak tahu bila saat kita mati, berapa lama kita berada di dalam kubur. Kita ambil contoh Nabi SAW lah. Nabi SAW. Nabi wafat pada 1400 tahun dahulu. Kan? Nabi wafat. Nabi hidup 63 tahun. Tetapi Nabi berada pada alam barzakh ketika ini, sehingga kita hidup ini, 1400 tahun dah. Nabi hidup. 1400 tahun. Lebih kurang. Maknanya umur kita, masa kita, persepsi kita, pandangan kita terhadap masa di atas dunia dengan alam barzakh, dengan hari akhirat lain. Lain. Jangan kita rasa singkat, jangan kita rasa lama. Sebab tu bila Nabi SAW sebut hari kiamat tu sangat dekat, maknanya dekat betul-betul. Dekat betul-betul. Begitu juga dengan hari kiamat besar. Kiamat yang akan menghancurkan dunia ini. Kita rasa, 1400 dah Nabi beritahu kiamat tu dekat. Tapi 1400 tahun dah, kita rasa lama. Tetapi sebenarnya 1400 tahun, kalau kita bahagikan, kalau kita bandingkan dengan umur dunia. Saya cuba buat research sikit. Saya cuba buat kira-kira sikit. Saintis menemui umur dunia ini 5 bilion. 5 bilion tahun. Umur dunia ini. Tak tahulah betul ke tak betul kan. Macam mana dia jumpa angka tu. Tapi kita ambil. Cuba kita ambil. 5 bilion tahun. Kalau kita nak bandingkan dengan 1400 tahun yang Nabi SAW sudah sebut tentang kiamat dah dekat ni. Bila bahagi-bahagi dan kita tengok berapa persen masa yang telah berlaku, masa yang telah berlaku saat Nabi SAW diutuskan sampai ke hari ni. Katakanlah hari ni, tahun ni kiamat. Katakanlah tahun ni kiamat. Bila 1400 tahun dibahagikan dengan umur dunia, kita akan dapat jawapan 0.0000032 lebih persen. Nak bagi tahu, kalaulah katanya penghujung dunia ini pada tahun ini, yang mana setelah Nabi SAW bagi tahu 1400 tahun dahulu, tidak sampai 1% pun daripada umur dunia yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dunia ini. Maknanya tak sampai 1% pun. Maknanya betul lah Nabi SAW kata kiamat tu dekat. Kiamat tu sangat dekat. Kita je rasa lama. 1000 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Walaupun kita kata kiamat akan berlaku 100 tahun lagi, dia tak mewakili 1% pun daripada umur dunia. Mana tak sampai 1% pun. Jauh lagi nak sampai 1%. Jadi kita jangan tertipu dengan persepsi kita terhadap masa. Bila kata kiamat tu semakin dekat, kematian tu semakin dekat. Makna kata memang sangat-sangat dekat. Maka sebab itu, di atas kefahaman inilah, seperti mana yang difahami oleh para sahabat, terutamanya Ibnu Umar, dia memberi nasihat, jangan kita menunggu apa saja perkara kebaikan yang kita nak buat. Kalau kita duduk di waktu pagi, teringat benda baik kita nak buat, terus buat. Jangan kita tunggu petang baru nak buat. Jangan bertangguh. Apa saja amalan dan kebaikan yang kita rasa nak buat, buat. Jangan bertangguh. Kemudian, wa khudh min sihhatika li maradik. Manfaatkan kesihatanmu sebelum waktu sakitmu. Wa min hayatika li mautik. Dan kehidupan kamu sebelum kamu mati. Ini di atas kefahaman yang sama. Maksudnya, Ibnu Umar faham kita ini dalam satu perjalanan yang kita tak tahu bila akan sampai. Boleh jadi tiba-tiba sampai. Jadi manfaatkan masa kita, manfaatkan permusafiran kita ini. Sewaktu kita berada di atas dunia ini, buatlah sebanyak-banyak amalan yang kita boleh buat. Buat.
Mana ruang yang kita ada untuk beristighfar, minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sia-siakan masa kita kerana kita tidak tahu bilakah pengakhiran kepada perjalanan permusafiran kita ini. Boleh jadi tiba-tiba saja kita dah sampai dan pada waktu itu tidak ada dah penyesalan. Dia akan diambil kira. Dia mikir. Jadi itulah beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ke-40 ini. Bagaimana Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita, mengajar kepada kita satu pengajaran tentang kehidupan di dunia ini dan bagaimanakah sepatutnya sikap kita terhadap dunia ini, terhadap kehidupan kita di dunia ini. Bagaimanakah caranya kita untuk bersikap ataupun hidup di atas dunia ini. Saya tutup dengan kuliah kita pagi ini dengan satu hadis yang Nabi SAW pernah bagi tahu pada para sahabat. Satu hari Nabi SAW, Nabi ni dia ada, kita cerita tadi dia ada banyak uslub dakwah dia kan, cara dakwah dia. Antara cara dakwah Nabi SAW, Nabi suka menggunakan lukisan. Dia buat satu rajah untuk dia beritahu tentang kehidupan di atas dunia ini. Inilah Islam. Islam ini memang mengajar tentang bagaimana cara untuk kita hidup di atas dunia ini sebelum kita sampai di hari akhirat kelak. Satu hari Nabi SAW dia lukis satu rajah. Saya kalau boleh saya boleh share sini. Sekejap. Story Nabi SAW dilukis satu rajah. Dia buat satu garisan lurus, kemudian dia buat satu lingkungan. Lalu Nabi SAW kata satu garisan lurus ini adalah cita-cita seorang manusia. Cita-cita seorang manusia. Sorry. Salah, dia tak lebih ni. Cita-cita seorang manusia. Garisan lurus ini kata Nabi SAW, cita-cita manusia. Manusia ni dah ada cita-cita di dalam hidup. Nak kahwin, nak ada anak, nak berjaya, nak ada kerja, nak ada rumah dan sebagainya. Banyak cita-cita dia. Tetapi yang melingkungi ini adalah ajalnya. Maknanya cita-cita manusia ni melebihi ajal dia. Tiba-tiba saja datang ajal. Tiba-tiba saja datang ajal. Itulah gambaran yang Nabi SAW bagi tahu pada kita. Manusia ini memang sikapnya memasang cita-cita yang panjang. Tetapi dia tidak sedar bahawa satu hari nanti ajal datang sebelum daripada dia sempurnakan cita-cita dalam hidup dia. Itulah perumpamaan yang Nabi SAW sampaikan kepada kita yang merangkumi bagaimana sepatutnya kita bersikap dengan kehidupan kita di atas dunia ini dan bagaimana hidup kita ini ibarat satu permusafiran, satu perjalanan yang kita tak tahu bilakah tiba-tiba datangnya destinasi kita, pengakhiran kita. Jadi saya rasa cukup setakat itulah apa yang kita boleh dapat daripada hadis 40 ini, hadis yang ke-40 ini. Mudah-mudahan dapat memberi kita pengajaran dan semangat dan menambahkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus dapat memperbaiki kehidupan kita yang akan mendatang ni, yang tak tahu bilakah yang akan berakhir dalam baki-baki umur kita sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dihitung, dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secukup setakat itu pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati ilmu kita dan mudah-mudahan dapat kita terjemahkan setiap apa yang kita dapat pada pagi ini kepada amal untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Kita buka kalau ada soalan. Soalan. Umi, Okey. macam Cakap. Okey, yang tak berapa faham rajah tu tadi. Straight tu cita-cita. Cita-cita manusia. So, yang lengkung tadi? Ajal.
Apa kaitan dengan lengkung untuk ajal tu? Tak faham. Maksudnya cita-cita manusia ni meletasi ajal. Maknanya dia ada cita-cita, contohnya ni sampai umur 60 dia. Dia ada cita-cita sampai 60, tiba-tiba umur 40 mati. Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dia dah mati. Maknanya cita-cita manusia ini sebenarnya merentasi ajal. Sikap manusia ini, dia memang suka memasang cita-cita tanpa kadang-kadang dia sedar. Tiba-tiba datang ajal dahulu. Faham? Asam ke asam yang asam boy tu ke? Apa Boleh faham? ni? Maksudnya taklah kaitan dengan lengkungan tu memang lebih pada cita-cita kita ni. Tapi tak ada kaitan yang maksud bersifat empat segi tu. Tak, jangan fikir kenapa dia empat segi. Tapi nak ceritanya, tiba-tiba ajal dia datang. Dan ajal dia tu melingkungi dia lah, melingkungi cita-cita dia lah. Faham. Maksudnya dia nak ceritakan bahawa kematian tu sentiasa mengintai kita yang kita tak tahu. Sampai kadang-kadang kita terlebih daripada ajal yang ada. Tak ada kaitan dengan lengkungan tu lah. Adalah kaitan. Maknanya ajal dia hanya sekitar ini. Ini kehidupan dia saja. Tapi cita-cita dia melebihi daripada ajal. Okay, faham. Okay, itu je nak tanya. Okay, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Jadi maksudnya di sini, maksudnya kita ni manusia seolah-olah kita merancang kehidupan kita, kita menanam cita-cita kita seolah macam kita takkan mati, kan? Begitulah maksudnya tak? Maknanya sebab kita tak tahu. Sikap manusia tu begitu. Maknanya dia memasang cita-cita yang panjang. Kita tak ingat bahawa 60 tahun, 70 kita akan tahun. mati. Betul. Sedangkan ajal ataupun umur tu dia melingkungi kita tu dah ditetapkan dah pun sebenarnya. Ya. Itu yang Nabi SAW nak beritahu. Manusia ni begitu. Tapi sebaiknya begitulah Ustaz, kan? Maknanya kita perlu tak ada masalah pun. Dia bukan kan? dia bukan cerita salah ke tak, tapi Nabi SAW nak beritahu sikap manusia tu dia memasak ajal tanpa dia sedari ajalnya sedang melingkungi dia. Tiba-tiba saja mati. Itu saja. Ustaz. Okay. Terima kasih Ustaz. Dalam hadis ni dia tidak kata cerita larangan ke apa, tak. Dia nak cerita sikap manusia tu begitu. Yalah, manusia memang begitu. Kita memang kadang tak ingat mati bila kita merancang sesuatu. Soalnya kita nak mencapai semua apa yang ada, kan. Betul. Okay. Terima kasih Ustaz. Sama. Itulah nak cerita alhamdulillah ni kita ni dalam Islam ni Allah Subhanahu Wa Taala nikmatkan, anugerahkan kita hidup dalam Islam ni. Yang mana seperti mana saya sebut ni, Allah Subhanahu Wa Taala dah letak segala-galanya dah. Hatta bagaimana cara manusia hidup pun Nabi SAW dah terangkan. Maknanya Nabi kata manusia dia sikap dia begini. Nabi beritahu manusia ni begini. Jadi kamu manusia beringat macam ni. Semua benda dah Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam syariat ini. Tinggal kita saja nak ikut tak nak ikut, nak belajar tak nak belajar. Sebab tu penting untuk kita belajar dan penting untuk kita tahu. Lebih kita belajar agama, lebih kita belajar hadis-hadis, lebih kita belajar Al-Quran ni, lebih kita faham tentang makna kehidupan kita. Lebih kita faham siapa diri kita, lebih kita faham apa kita kena buat dalam kehidupan kita. Jadi sebab tu kena rajin hadir kuliah, belajar tentang ilmu agama supaya kita lebih mengenali diri kita, mengenali tujuan hidup kita dan tahu apa yang kita nak buat dalam hidup kita. Okay, ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita tangguh dulu majlis kita ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati majlis kita dan mudah-mudahan kita dapat manfaatkan apa yang disampaikan pada pagi ini untuk kita sama-sama beramal, memperbaiki amalan kita dan memperelokkan amalan kita dalam baki umur yang mendatang. Jadi kita tangguh dulu majlis kita. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, jadikanlah kami yang mendengar perkataan yang baik-baik dan mengikut benda yang terbaik daripadanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami di kalangan orang yang mendengar perkataan-perkataan yang baik dan mengikut apa yang kami dengar. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengar perkataan-perkataan yang baik dan mengikut apa yang kami dengar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Allahumma inna ad-duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka. Quwwata quwwatuka wal ismata ismatuka wal qudrata qudratuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان معسرا فيسره بحق دهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتيت من عبادك الصالحين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وقولي هذا واستغفر الله لكم. Terima kasih Ustaz. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik.